Assalamualaikum. Selamat tengah hari sekarang ni 12:38 tengah hari. Bersama saya Borhan Busama, wartawan Suara Merdeka. Di sebelah saya ni ada tetamu undangan saya, Datuk Amilizan Mazlan. Beliau aktif dalam pertubuhan bukan kerajaan. Salah satu usaha yang terkini yang beliau lakukan ialah untuk membantu kerajaan menangani pandemik COVID-19. Itu yang sebabnya saya jemput beliau untuk tampil ke studio kita hari ini untuk bercerita apa yang inisiatif yang beliau ambil sebagai pertubuhan bukan kerajaan. Dan bagaimana inisiatif yang dibuat ini boleh membantu kerajaan dan membantu negara kita untuk mengatasi pandemik ini yang semakin hari semakin membimbangkan dan sekaligus dia memberi kesan yang tidak baik kepada ekonomi negara kita dan jangka panjang dia akan menyebabkan kita berada dalam keadaan yang sukar. Terlebih dahulu boleh tu kenalkan diri sebab ini pertama kali tampil di Suara Merdeka, jadi pengikut-pengikut Suara Merdeka ni tak kenal lagi dengan Datuk. Okay. Bagi background sikit. Terima kasih saudara Borhan dan rakan-rakan penonton yang saya hormati. Saya adalah antara yang orang kata sejak PKP 2 yang lalu, PKP pertama pada bulan April, bulan Mac 2020, bila kerajaan mengisyaratkan kali pertama PKP, dan kami mengadakan satu inisiatif untuk menggerakkan bantuan masyarakat kerana pada ketika itu total lockdown. Jadi secara ad hoc dan menyebabkan rakyat dalam keadaan yang pertama kalilah macam kita bersama dalam tempoh 100-200 tahun dahulu benda ni tak pernah berlaku kan di negara kita. Jadi kita gerakkan satu tim sukarelawan yang dipanggil Community Volunteer COVID-19 di bawah Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, di mana persatuan ini dirangkumi ataupun dianggotai oleh pakar-pakar perubatan di seluruh negara, di mana presidennya yang berpanggil Datuk Dr. Zainal Arifin Omar menggerakkan satu pasukan untuk membantu rakyat pada ketika itu. Jadi sebenarnya saya ini bukanlah dari latar belakang doktor, pakar dan sebagainya. Saya dalam bidang perundangan. Peguam lah ni. Dia lari sikit. Tapi dalam hal ni tak ada, tak kisah. Siapa-siapa yang nak menyumbang ada idea. Jadi daripada dasar itu kerana kita inisiatif kita untuk rakyat, untuk negara, kita kena bantu. Tak kisahlah pun siapa pun. Topik kita letak tepi. Yang penting untuk rakyat dan rakyat boleh hidup dan boleh bangun balik sehingga ke hari ini kan. Jadi kita tubuhkan satu komuniti ini untuk bantu di seluruh negara. Yang mana di setiap peringkat daerah, peringkat negeri kita ada wakil kita yang kita gerakkan untuk membantu kerajaan dalam menangani COVID. Maknanya kita mendidik masyarakat supaya macam mana kita nak ikut peraturan norma baru tu. Sehinggalah bulan 9, bulan 8 kita dah mula reda. Jadi bulan 9 tu dah kira macam tak berapa lagi. And then bulan 11, 12 dah mula peningkatan positif tu naik dan kita terpaksa involvekan balik dengan skop yang lebih meluas. Okey, kalau tengok tu singkatannya apa? VCE 19 stand bagi Volunteer for Community of Engagement and Empowerment for COVID-19. Maknanya penglibatan dan pemerasaan komuniti masyarakat dalam membenteras memutuskan rantaian COVID. Bagaimana komuniti ini boleh membantu masyarakat untuk memutus jangkitan pandemik ni? Baik. Sebenarnya sebab komuniti ni dia bukannya orang yang expert dalam perubatan ke apa semua, dia komuniti. Jadi macam mana dia boleh berperanan untuk membantu mengatasi masalah ni dan macam mana pula dia lebih berkesan berbanding dengan kaedah-kaedah lain. Okey. Dia kalau kita tengoklah, kita ambil contoh negara Thailand. Sebab tu pandemik pertama dulu negara Thailand, kerajaan dia menggerakkan komuniti di bawah pelaksanaan komuniti 100%.
Kerana kerajaan hanya membantu saja dari segi sumber kewangan, sumber nasihat, tapi digerakkan oleh komuniti. Sebab komuniti ni contohnya lah macam kita lah ya. Okey, dalam satu keluarga, kita ayah ada anak. Anak kita gua ayah kena pakai topeng nak keluar, kena ikut SOP. Ayah mungkin okey akan follow. Kalau lah orang luar, kita pergi pasar, oh bang, pakai topeng lah. Apa perasaan gitu? Dia marah. Kau siapa nak tegur-tegur aku kan? Jadi that's why keberadaan komuniti tu penting. Maknanya kekeluargaan dalam satu komuniti, kita sesama kita boleh tegur. Dan tak ada perasaan marah, geram kan? Kau siapa nak tegur aku siapa nak apa? Kau nak pedulikan, contoh macam tu je. Jadi itu yang penting, pelibatan komuniti. Kalau SOP je, orang semua boleh ikut SOP. Tetapi individu tu sendiri kadang-kadang dia tak boleh terima teguran daripada orang luar. Dia kena dalam komuniti yang tegur sendiri. Itulah kenapa keberadaan komuniti tu penting dalam mementas COVID-19. Contohnya kalau macam kita tengok jiran kita berkumpul lah, duduk bersembang kan. Dan dia tak ikut SOP. Kalau kita pergi kan, kita pakai topeng, kena kita jaga jarak. Dia bagi kesedaran pada orang lain lah kan. Dan dia akan sedar yang kita tak ikut SOP ni. Ada seorang ni bila dia jadi contoh macam tu, dia akan bagi kepahaman lebih baik pada masyarakat lah. Tapi sejauh mana kemampuan NGO ni untuk mengumpulkan sebanyak mungkin, dan bagaimana kaedah dia nak mengumpul sebanyak mungkin orang untuk menjadi sukarelawan di dalam masyarakat. Apa tu dan cara dia? Baik. Kita ambil satu pendekatan yang saya fikir mudah dan ringkas supaya masyarakat nampak keberadaan Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam dalam menggerakkan VCE 19 ni, iaitu di mana kita tidaklah boleh bergerak bersendirian. Kita akan dibantu oleh NGO-NGO setempat yang berada dalam kawasan lokaliti ataupun yang mereka yang berada di negeri dan juga di daerah-daerah. Kita telah pun membentuk ke seluruh negara, maknanya ada 14 negeri yang dah kita bentuk, dan di bawah negeri ni yang diketuai oleh pengurusi negeri, dan di bawahnya ada ketua-ketua pentadbir di daerah yang mana mereka akan bekerjasama dengan pejabat-pejabat kesihatan untuk menggerakkan komuniti sukarelawan. Jadi dia entiti ni ada dua perbezaan tu, saudara. Yang pertama ialah sukarelawan komuniti setempat ini bermakna dalam kawasan kampung A, bermakna mereka bentuk satu sukarelawan yang untuk tujuan dia punya komuniti je. Okey, jadi keberadaan kami VCE ialah kami membimbing, melatih, membuat tinjauan, memberi panduan, galakkan supaya okey, ini yang boleh ikut macam ni macam ni. Okey. Jadi nanti di peringkat pentadbiran kita, peringkat daerah, kita ada satu pasukan kesihatan awam. Sukarelawan kesihatan awam ni yang akan bergerak kepada setiap-setiap kampung ini melihat. Okey, contohnya kalau kampung ni terkena dah diisiharkan kawasan merah, dan positif ramai di situ. So apa tindakan kampung sebelah? Adakah mereka perlu lari semua? Orang kita ni bila orang jiran sebelah kena, semua lari pakat balik kampung. Tinggalkan, tidak, itu silap. Jadi apa pendekatan kita? Jadi kampung-kampung ni telah pun bersedia untuk buat plan A, plan B dan sebagainya. Jadi siapa yang guide? Inilah kami yang akan guide kepada komuniti-komuniti ini melalui NGO-NGO yang kita bentuk di peringkat daerah secara skala kecil ini. Bergerak begitu. Jadi orang kata dia sebagai macam gambar piramid lah, daripada atas sampai ke bawah sampai ke grassroots. Inilah maknanya keberadaan kita dalam PPKM. Jadi kalau saya nampak yang tak nampak lagi yang mana-mana NGO lain, tapi pergerakan kami begitulah cara dia. Mungkin juga NGO ni boleh mendidik masyarakat cara nak menegur pun. Sebab kadang-kadang kita ni tegur, kadang-kadang kita tak nak tegur, kita lebih suka viral kan. Kan tengok ada orang langgar SOP, orang kayu basikal berkumpulan, bukan kita nak pergi tegur, kita viral kan. Bila viral kan, dia punya tempias habis semua orang kena, tak boleh kayu basikal lepas tu. Mungkin benda ni juga boleh dididik kepada komuniti yang terlibat dalam ni, dan berapa ramaikah yang disasarkan oleh NGO VCEE untuk engage dengan kerja kemasyarakatan. Kita menyasarkan sebenarnya untuk dalam nisbah satu orang kepada untuk 32 orang. Maknanya 1 juta sukarelawan yang kita perlukan di seluruh negara. Satu nisbah 32 orang. Kerana penduduk kita ada 32 juta.
Kita bermakna satu orang jaga 32 orang. Itu akan kita boleh cover lah. Walaupun nanti kemudian ada lain-lain badan ataupun sektor kerajaan dan sebagainya, dia akan maknanya kita ni sebagai komplement kepada gerakan kerajaan untuk penubuhan community empowerment dan engagement ni. Yang tu. Jadi satu contoh, dalam satu kawasan itu ada daerah ada lebih kurang dalam 100 kampung. So kita bentuk dalam setiap kampung ada tim sukarelawan masing-masing. Dan ini akan di-guide oleh kita dengan cara training yang kita buat dalam online digital. Ini sebab kita pun dah mula train sukarelawan ni dah. Kita dah bergerak mulai 2 minggu lepas untuk train pada mereka peringkat by peringkat. Cuma sekarang yang dah berdaftar kita pun hampir lebih kurang dalam 10,000 orang di seluruh negara yang merangkumi beberapa agensi-agensi pengajian tinggi, universiti dan juga NGO-NGO lain yang bergabung bersama dengan kita. Sebab kalau kita bergerak sendiri, kita tak boleh, tak termampu untuk menggerakkan, tapi dibantu oleh rakan-rakan NGO-NGO lain daripada belia, wanita, kebajikan dan sebagainya. Kalau orang yang melihat hari ni secara langsung ni, kalau dia berminat nak join, macam mana tu? Okey. Kita boleh masyarakat boleh join ataupun sertai pasukan kita melalui website iaitu 1jutasukarelawan.org. Satu tu nombor? Nombor 1 jutasukarelawan.org. Oh, dia boleh register di situ? Boleh register di situ. Okey. Kalau boleh insert apa link tu ke? Ada? Boleh? Ada letak dekat komen ke apa tu? Tak ada? Dekat scroll tu tak boleh nak masuk. Tak apa. Tapi boleh pin komen kat situ lah. Dekat komen tu apa link tu. Kita live ni kita santai lah. Kalau Datuk nak angkat telefon ada orang boleh. Nak jawab WhatsApp pun tak apa. Kita bukan stesen TV. Kita online kan. Online ni dah lebih santai. Dia ada pejabat ke yang ibu pejabat dia di mana ke yang organize program ni semua? Actually kita ada 3 pejabat utama. Saya baca kadang-kadang lupa dia kan. Kita ada 3 pejabat utama. Pusat utama kita ialah di Pejabat CVC 19 Bandar Seri Putra, Kajang. Oh, Bandar Seri Putra Kajang. Okay. Itu pejabat berkenaan dengan pusat latihan daripada doktor pakar. Maknanya modul-modul latihan kita dibuat di situ dan juga pengurusan lah. Kemudian untuk Sekretariat Komunikasi, ini Sekretariat Komunikasi ni spesial sebab saya yang jaga Sekretariat Komunikasi di bawah Pusat Media Digital, Keselamatan Cyber dan Komunikasi Institut Madani. Pejabat kita di tingkat 7 Menara Arena Unity Kampung Baru. Betul. Dan kita ada satu lagi pusat yang dipanggil Pusat Logistik. Kenapa ada pusat logistik? Logistik ni untuk menempatkan bantuan-bantuan makanan. Itu penting tu. Itu yang penting sebab orang dah hilang pekerjaan, ada yang perlu ad hoc. So kita tempatkan di situ untuk distribute ke seluruh negara lah kepada keperluannya. Jadi itu di Taman Puchong Utama Puchong. Inilah 3 pusat berada untuk peringkat nasional dan kita pun akan buat nanti di peringkat negeri masing-masing pun akan wujud pusat VCCE itu sebagai command center di peringkat negeri. Dia bila sukarela ni kebanyakan sukarela lah kan. Tapi dia tetap memerlukan dana dan kewangan. Macam mana masyarakat nak menyumbang? Katalah masyarakat nak menyumbang kan. Sebab masyarakat kita ni selain yang terjejah ada juga yang masih mampu untuk menyumbang kan. Bagaimana dia menyumbang? Kita sebenarnya tidaklah orang kata buat dalam persatuan ni ataupun sukarelawan ni bukanlah target untuk mendapatkan sumbangan, tapi orang menyumbang tu kita terima sebab ialah kita kerja sukarela kan. Tapi ahli sukarela pun makan minum tu pun kenalah ada juga kan. Takkan duduk kerja teruk dari pagi sampai petang dekat pejabat kesihatan dan sebagainya. Jadi kita perlukan juga sumbangan-sumbangan daripada masyarakat. Jadi kalau siapa minat nak sumbang, boleh ke laman website tadi, klik satu ruang, dia akan keluar di situ CVC 19 donation. Nanti bolehlah klik nak sumbang RM1, RM2, dia ada dia punya panduan di situ. Just klik je. Mana di situ semua dah ada. Semua ada di situ. Semua hanya klik di situ dan boleh buat sumbangan. Ya. So sasaran utama sekarang ni, pertubuhan ni
di mana apakah sasaran utamanya? Sebabnya kerana sekarang ni yang banyak jangkitan sekarang ni adalah kluster tempat kerja, industri. Sebab tu kalau kita tengok di Selangor dan Johor yang paling banyak kes. Jadi ada sasaran di kawasan mana yang akan di start projek ni? Kita dah start target untuk permulaan ni, kita dah gerak dah untuk dalam negeri Selangor. Dua pejabat daerah, kesihatan daerah kita akan involve. Kita dah mula sekarang kita punya sukarelawan tengah training, mungkin minggu depan dia dah mula deliver ataupun mula bertugas. Itu di pejabat kesihatan daerah Petaling, di mana kita akan bantu di CAC atau pusat kuarantin, dan juga kita juga akan bantu kepada pusat vaksinisasi ni yang akan diwujudkan oleh kerajaan. Maknanya kita ni more fokus tu bantu pejabat-pejabat kesihatan yang mana kekurangan tenaga, jadi kita bantulah, kita sebagai komplement lah kepada tu. Kemudian yang kita perlukan juga sekarang bantuan untuk gerakkan sukarelawan ni kepada NGO-NGO yang berada di seluruh negara. Janganlah rasa segan ataupun rasa tak nak kalau mana yang berminat ataupun individu atau NGO nak sama-sama collaborate, come with us, kita buat together. Kita akan sama-sama dan kami akan sediakan teknikal dan pakar perubatan untuk bantu, untuk bagi guideline dan sebagainya nanti. Okey, dia selain bila sebut kluster pekerjaan ni, dia bukan orang tempatan saja. Dia yang ramai ni pekerja asing, yang register, yang tak register. Jumlah dia orang saja pun berjuta. Betul. Kita sekarang ni kita duk sasaran kita masyarakat kita. Kalau kita tengok poster, kempen semua dalam bahasa Malaysia, paling pun bahasa Inggeris. Kita ada Bangladesh, kita ada Myanmar, Nepal, semua negara kita. Macam mana kita nak approach orang ni semua? Kita pun akan buat satu program. Sebenarnya kita dah terlambat. Kalau ikutkan kita diorang ni bila kami macam minggu lepas kami turun ke sebuah kilang industri di Shah Alam. Saya temu ramah beberapa pekerja Bangladesh. Saya tanya, you faham apa itu SOP? Tak ada faham, dia kata. You baca ni bahasa Melayu, you faham, baca tak faham. Bahasa Inggeris tak lagi, bahasa Inggeris kan. Jadi why not kita ambil satu pendekatan untuk buat satu flyers ataupun satu iklan ataupun satu guideline dalam bahasa ibunda diorang. Kita ada bahasa Bangladesh, bahasa Myanmar. Tapi kena make sure betul tu. Kita pun tak faham. Ada memang dalam kita punya team, dalam sekretariat saya kita ada pengalih bahasa ni. Memang kita dah. Jadi diorang nanti akan alihkan dan kita printkan kopi dan kita edarkan kat diorang. Lepas tu ada juga peraduan yang kita buat. Pegang kad, simpan satu kad tu ada nombor. Nanti setiap bulan nombor tu naik, diorang dapatlah tukarkan dengan hadiah dan sebagainya. Jadi kad benda tu dia orang takkan buang, dia akan follow, dia akan ikut. Kad yang campaign kita buat tu ada nombor siri yang boleh memberi peluang dia untuk menang jabatan bertuah. Kan? Diorang ni kita tak boleh nak melakukan secara kekerasan, tapi kita didik diorang walaupun dia orang asing, tapi kerana dia berada di negara kita, kita kena didik dengan cara macam tu. Sebab risiko dia tetap pada kita juga. Tetap pada kita. Sebab dia pun sebahagian pada masyarakat kita. Dia illegal ke, legal ke, dia tetap sebahagian dari masyarakat kita. Satu lagi, ada juga yang bila illegal, dia orang takut untuk laporkan yang dia orang tu sakit, tak sihat, nak pergi swab test semua takut. Tu tak boleh. Kita akan, mana tim kita ni, kita gerak, kita bantu je dia orang. Kita bawa dia orang pergi swab test. Macam mana kita buat mobile punya swab test, ada tim kita, ada mobile swab test, pergi ke tempat dia orang, kita buat swab test. Ni positif. So positif kita akan linkkan tu dengan kesihatan. Dia orang ni takut sebab dia orang tak ada dokumen. Tak perlu lari sebab kita bukan nakkan pasal dokumen tetapi pasal kesihatan. Sebab bila dia orang dah terkena, dan dia pergi ke kedai-kedai kita, habis semua kita pun akan terjangkit kalau dia tak ikut SOP. Betul. Itu sangat penting tu. Mana kalau ada warga asing nak terlibat dengan komuniti ni, boleh lah. Boleh. Kita galakkan jugalah. Kalau Bangla, jadi dia boleh, mang dia punya komuniti. Lebih mudah. Lebih mudah. Myanmar, mang you punya komuniti. You have to follow, kena follow lah. Garis panduan yang kita berikan. Bukan bagi lagi. Dia bila kerja-kerja komuniti ni nanti ada orang salah guna. Betul. Macam mana nak pastikan tak ada orang salah guna dan guna nama gerakan ni untuk benefit diri sendiri? Setiap negeri kita ada satu guideline yang kita keluarkan. Jadi mana ada satu pasukan enforcement. Kita ada sukarelawan enforcement punya kerja. Kerja dia buat semakan cek setiap hari ni. Dia akan berjalan setiap hari buat report. Kalau ada yang negatif, benda negatif, kita automatik kita akan tarik balik dia punya
ID sukarelawan. Mana dia akan dibagi ID dia lah. ID, ada nombor ID, dia boleh bergerak dan dia tak boleh salah guna. Dia tak boleh salah guna untuk penguasaan dan sebagainya. Maknanya orang kata pau orang ke apa semua tak boleh. Tapi bila kita dapat report, kita akan ambil action dan kita akan dismiss lah, kita akan tendang dia. Kalau mana yang melibatkan yang menyalahi undang-undang negara, kita akan dakwa. Yang ahli katalah sejuta orang dah jadi ahli NGO ni, benefit pada dia orang apa? Sebab selain sukarela ni ada je orang fikir apa benefit dia kan. Jadi untuk NGO ni kita nampak kita ada satu aplikasi yang sedang ditadbir yang dibina, insya-Allah bulan 3 pertengahan bulan 3 siap. Aplikasi ni bagi peluang kepada semua sukarelawan kita berada dalam platform media sosial. Dia akan jadi satu media sosial punya platform dalam aplikasi tu. Jadi setiap individu ni akan dibagi kad ID dan juga PAS. Jadi kita ada juga link dengan beberapa korporat yang menyokong kita, usaha kita, yang mana mereka ni boleh pergi ke kedai-kedai tertentu dapat diskaun. Dapat diskaun ataupun menggunakan servis tertentu dapat diskaun. Kemudian yang ketiga, kita akan bagi satu sijil penghargaan digital lah yang kita keluarkan melalui Pakar Perubatan. Dan kemudian mereka ni juga adalah aplikasi mereka boleh kompon mata, yang mana mata-mata ini point ini mereka boleh convertkan kepada e-wallet. Itu yang ditadbir oleh sistem sekarang. InsyaAllah benda ni dalam bulan 3 dan bulan 4 akan launch sepenuhnya. Sistem. Satu lagi yang kebimbangan ni sebab dia pandemik ni penyakit maut. Kalau orang yang terlibat dengan kerja sukarela tu pun terdedah dengan jangkitan tu. Jaminan kalau anything happen pada ni kepada sukarelawan. Setiap sukarelawan yang bertugas dalam dia ada dia ada tiga jenis sukarelawan. Pertama, sukarelawan kesihatan awam. Ini ialah di bawah itu direct di bawah Persatuan Pakar Perubatan bawah kita. Kemudian yang kedua ialah komuniti rakyat. Yang paling penting ni komuniti. Komuniti ni memang komuniti dia orang je. Maknanya orang kata dalam kepompong kita je di situ. Dan satu lagi sukarelawan. Maknanya dia tak akan bergerak. Dia tak akan keluar. Satu negara dia pergi kempen ke apa tak ada. Dia tak akan cabut orang. Dia memang dia orang je. Yang ketiga, media rakyat. Ini lagi best, duduk rumah je. Buat sukarelawan duduk rumah buat apa? Jadi bukan membawang tetapi menyebarkan maklumat-maklumat yang kita sediakan. Ini begini, dia akan edarkan dari Facebook, grup WhatsApp. Dalam komuniti ada grup WhatsApp. So dia okey, kita kena hari-hari tak apa, biarpun orang jemu pun tak apa, sila pakai topeng. Pagi dapat WhatsApp, tengah hari petang. Jadi lama benda tu jadi norma baru pada kita lah kan. Jadi mungkin dia buat apa, kita buat video ke apa kat TikTok ke apa kan. Betul lah. Kita ada Twitter, ada TikTok, ada Twitter, TikTok, Facebook, IG, semua platform. Saya ada tengok ada kawan saya nama Hakim, dia tu buat video TikTok dekat. Saya pun nak tergelar juga. Dia cerita pasal topeng lah. Dia apa 20-24 ke apa ke. Betul lah. Di mana tu dia bagi keinsapan juga kan. Betul. Walaupun tengok kadang-kadang nak gelak kan. Gelak seorang kan. Tapi dia cara kempen tu dia unik. Budak-budak sekarang influencer ni, dia orang ni seronok tau. Macam kita ni dah berumur macam ni, orang tak berapa umur nampak muda lagi. Awet muda. Awet muda. Alhamdulillah. Saya dah habis lah muda dah, tinggal tua. Dia umur ni angka je. Dia tetap muda. Tak apa balik. Dia sebenarnya orang muda yang lagi pengaruh kan. Kalau dalam keluarga tu kalau anak kan. Tapi kena ajar cara dia negur lah. That's why kita kena guide. Pentadbirnya akan guide dia orang. Kita guide. Kita bukan datang bagi kursus tak. Kita bagi maklumat on digital je. Ini kita akan contact dia orang buat Zoom meeting apa semua. Ini tanggungjawab ketua daerah tu lah yang akan menyusun. Maknanya setiap daerah ni masing-masing program. Salah satu benefit yang dia orang belajar macam mana nak manage grup-grup ni apa semua. Jadi ke depan nanti kalau dia nak menggerakkan mana-mana aktiviti sukarelawan, dia dah ada pengalaman. Betul. Tapi inilah masa dia yang kita perlu grab. Kalau sebelum ni kata kita nak buat kerja sukarelawan, kita kena tunggu gempa bumi dekat negara lain baru kita boleh pergi. Kita pergi bagi bantuan gempa bumi. Negara kita tak ada. Nak kena tunggu bencana baru kita pergi. Sekarang ni ada di negara kita. Inilah masa peluang kita nak grab. Dan ada sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang bersedia untuk bagi pendedahan dan train
sukarelawan ni. Macam sekarang pun kalau sekarang kita bertugas, kita lengkapkan dengan PPE. Kita pakai, yang ni diorang kita akan bagi swab, diorang pun kena swab test. Kita tak nak lah sekarang kita terlibat, kena positif, kena apa kan. Alhamdulillah setakat hari ni daripada 10,000 yang kita manage ni, alhamdulillah satu orang saja yang tu pun positif, itu pun sekali kedua swab dah negatif. Maknanya diorang follow betul kita punya guideline kita. Kita ada satu panduan kan. Jadi mereka ni sebenarnya, sebelum saya terlupa, mereka akan sign satu surat aku janji lah. Maknanya mereka tak mendedahkan nama pesakit, tak ambil gambar. Kemudian kalau terkena positif, apa harus kita buat. So kita akan insurankan dan sebagainya. Bagus. Dia kita ni interview setengah jam je. Tinggal 5 minit lagi. Kalau ada apa yang saya tak sempat tanya lagi, kalau Datuk nak highlight, boleh highlight kan sebelum saya simpulkan. Cuma saya mengajak je lah. Saya mengajak kepada siapa-siapa ataupun pendengar-pendengar yang mungkin boleh panjang kepada rakan-rakan young generation yang siapa berminat untuk bersama dengan kita, bukan latar belakang perubatan ataupun latar belakang kesihatan awam, tetapi berminat dan ada inisiatif untuk bergerak dan membantu rakyat, masyarakat, kita lalu-lalukan. Lawatilah kita punya laman web ataupun kita punya page kita pun 1 juta sukarelawan, Twitter VCE 19, Instagram, TikTok VCEE19, apa satu lagi, IG VCE 19. Jadi di situ banyak cerita-cerita kita. Jadi datang dan lapor, datang dan isi borang untuk join bersama. Nanti kita punya team akan cuba hubungi. Kita dah sampai penghujung. Saya pun nak tumpang kempen sama lah. Bagi saya lah kan, kalau kita ada 1 juta orang sukarelawan ni, banyak benda yang kita boleh buat sebenarnya. Selain daripada, katalah selepas ni COVID dah selesai, kita boleh benefit untuk benda-benda lain lagi. Dari segi nak membantu masyarakat ni, macam-macam lah. Masyarakat ni yang sentiasa memerlukan bantuan, perhatian sesama kita. Kita tak boleh hanya berharap kepada kerajaan saja untuk buat everything. Kita masyarakat ni kena ada inisiatif, dan inisiatif ni sangat baik. Jadi tidak salah untuk kita untuk terlibat sama. Kita berharap dalam masa singkat saja kita dapat cari 1 juta volunteer. InsyaAllah boleh dapat, sebab penduduk kita ada 32 juta, takkan tak boleh dapat 1 juta orang dalam masa cepat. Kalau lebih cepat, lebih efektif lah kita punya gerakan ni. Dengan itu saya tutup perbincangan hari ini. Kita jumpa lagi saya langsung di Suara Merdeka ini, insya-Allah. Assalamualaikum.